Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Sihat insya-Allah. Bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini bicarakan topik-topik yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia, sebagai khalifah Allah, hamba Allah di atas muka bumi ini. Dan hari ini kita bersiaran langsung dari studio C Seri Pentas TV3 yang akan mengupas satu topik yang cukup baik, iaitu penawar marah. Semua orang ada sifat marah kadang-kadang dalam keluarga ke, dalam masyarakat ke, di dalam raya ke. Jadi macam mana kita nak menahan marah kita, menguar marah kita? Lihatlah topik hari ini, penawar marah. Bersama dengan saya yang akan mengupas tajuk inilah Ustaz Muhammad Suki Osman, pensyarah kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Comel Ustaz hari ini. Alhamdulillah. Dan bersama dengan saya di studio ramai-ramai pada petang ini adalah Biro Wanita Surau Taman Bukti Ampangan Seremban. Assalamualaikum semua. Dan mereka kalau bagaimana pun mesti ada bukti, sebab mereka taman bukti. Dan hari ini dalam perempuan yang dirahmati Allah, kita teruskan kuliah kita. Kalau anda dah bersedia dengan pen dan pensel, dengan kertas, kita catat apa yang patut dicatat. Dan kalau ustaz sebut ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan doa-doa, catat. Kita tak mau ulang-ulang lagi ya. Ustaz, malam tadi kalau ustaz biasa tengok TV3 kan, dia ada WWE Smackdown. Gusti Ustaz, mungkin Ustaz minat Undertaker ke, Ustaz minat apa lagi, John Cena ke. Tapi Ustaz, bila saya lihat Ustaz, saya tergambar sebuah hadis Nabi SAW. Iaitu mafhum hadis Nabi bermaksud orang yang kuat itu bukan diukur dengan kuat bergusti. Orang gusti kan badan berketul-ketul Ustaz, aurat dia naik, dan bila nak marah tu semua dia tibai, dengan tiang-tiang beranggang pun patah. Nak beritahunya kuat tak kuat. Tapi Nabi kata orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah Ustaz. Ya. Boleh Ustaz kupaskan sikit, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, penonton di studio dan juga penonton di rumah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada petang ni kita nak bincang satu topik, iaitu tentang menahan ataupun penawar kepada marah. Kalau Ustaz Fauzi sebut tadi, gusti ni nampak hebat lah Ustaz Fauzi ya. Orang gusti nampak kuat, nampak hebat. Tetapi Nabi SAW sebut kepada kita, Nabi kata, laisa syadid bisur'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Sadaqa Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata bahawa orang yang kuat itu tidak diukur dari sudut pandai bergelut, pandai bergusti, dapat menewaskan orang lain, tak. Tapi Nabi SAW menyatakan orang yang hebat itu, orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan diri daripada marah. Allazi yamliku nafsahu inal ghadab. Maka Nabi SAW mengiktiraf itu betul orang kuat. Kalau setakat boleh tumbuk orang, setakat boleh menewaskan lawan, itu belum kuat lagi. Maka dengan sebab itulah Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta boleh menceritakan, dia kata bila ia melibatkan menewaskan orang lain ni, ia kita dapat lihat kekuatan zahir, tetapi kekuatan itu tidak memberi manfaat sebagaimana suatu kekuatan yang Nabi SAW fokuskan, satu kekuatan yang boleh mendatangkan kebaikan yang cukup banyak, manfaat yang cukup banyak, iaitu kekuatan yang datang daripada dalaman, berdiri kita sendiri, iaitu orang yang dapat menahan diri daripada marah ni, maknanya dia kekuatan itu kekuatan dalaman. Jadi kalau kita nak bezakan antara kekuatan luaran dengan kekuatan dalaman, sudah tentulah mereka yang mempunyai kekuatan dalaman itu lagi hebat daripada mereka yang mempunyai kekuatan dari sudut luaran. Dan Ibn Battal dalam hal ini dia menceritakan, dia kata bahawa yang kata hebat tak hebat ni, orang yang dapat menahan diri daripada marah ini, sebagaimana sabda oleh Nabi SAW ini, ialah ia melibatkan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu, melawan sesuatu yang datang pada diri, dalam diri, dia dapat mengatasinya. Maka itu lebih besar sebenarnya
lebih gagah daripada berhadapan orang yang di luar sana ataupun berhadapan dengan orang lain dari luarannya. Maka dengan sebab itu, selain daripada hadis yang disebutkan ini, kalau kita lihat ada seorang laki-laki berjumpa dengan Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Dia datang pada Nabi, bertanya pada Nabi, "Ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku satu wasiat." Sebab sahabat-sahabat ni kalau jumpa Nabi mesti minta petua. Minta sesuatu yang dapat menjadikan satu manfaat dalam diri. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, la taghdab. Jangan marah. Dia tanya lagi, "Ausini ya Rasulullah." Nabi kata, la taghdab. 3 kali Nabi ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, dan jangan marah. Maka daripada kata-kata Nabi SAW ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bukan maknanya tak boleh marah langsung. Bukan begitu. Sebab marah ni sifat tabi'i, sifat manusia. Sebab ada orang bahaya juga Ustaz. Tak marah langsung. Dia tak tahu marah langsung. Cool sampai kadang orang buat apa kat dia pun tak marah aja. Kan? Ataupun apa yang berlaku depan dia, hatta berlaku perkara maksiat, tak marah juga. Jadi ini tak kena juga. Sebab tu bila Nabi kata la taghdab, jangan marah, Imam Al-Khattabi kata maksud jangan marah itu ialah jangan melakukan perkara-perkara yang menjadi punca kepada kemarahan yang tidak terkawal. Apabila berlaku kemarahan yang tidak terkawal, maka pada ketika itu ia akan memberi suatu malapetaka. Di dunia pun kena, di akhirat pun kena. Sebab kalau kita tengok orang marah ni macam mana, cuba tengok, kadang muka dia macam mana, merah. Marah kan, mata pun merah. Kita tengok pun takut. Masa dia marah tu, cuba ambil gambar tengok. Lepas dia cool nanti, tunjukkan gambar itu. Mesti dia malu. Sebab bila marah itu, dia punya muka dia lain, pergerakan tangan dia lain. Dan yang kita bimbang lagi, yang kita takut lagi, apabila marah itu disusuli dengan perkataan. Perkataan yang bagaimana? Mencaci, menghina. Sedangkan Nabi SAW sebut sibabul muslim fusuq. Hadis sahih. Nabi kata mencaci orang Islam yang lain itu merupakan perkara fasik. Jadi kalaulah dia marah punya pasal, maka pada ketika itu sampai tahap dia mencaci, dia marah orang lain, maka itu satu malapetaka bagi dia dunia dan juga akhirat. Itu baru perkataan. Bagaimana dengan perbuatan? Kita lihat pada hari ini kadang-kadang dengan marah orang boleh bunuh orang boleh mencederakan orang lain. Maka sudah tentu dia melakukan satu dosa yang besar. Hari ini kita tengok orang tak sabar sahabat. Di atas jalan raya dia marah. Silap, pantang silap sikit je. Silap potong macam mana kan, silap kan, siap tunjuk penumbuk. Tunjuk penumbuk punyalah marah kan. Kawan yang ditunjukkan penumbuk itu tak kurangnya dia pun hero juga. Dia pun kalau kawan tu tunjuk satu penumbuk Ustaz Wazir, dia tunjuk dua-dua penumbuk. Lepas steering kereta, sanggup lakukan sampai tahap macam tu. Apa akibatnya? Maka akibatnya sudah tentulah silap-silap berlaku aksiden. Hati tak puas, sampai balik di rumah pun rasa-rasa jiwa tak tenteram, tak tenang. Jadi apa guna hidup ini, saudara? Apabila dalam suasana jiwa tak tenang, jiwa tak tenteram, punca dia adalah apa? Punca dia kerana marah. Dan kata ulama, ba'dul ulama menyatakan, sebagian ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kitab yang tersohor, beliau menyatakan bahawa para ulama menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan marah itu daripada api panas. Jadi api macam tu juga Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kata api itu, kalau marah tu, api yang bergelojak dalam diri itu, dia naik sampai ke hati. Maka bila naik sampai ke hati itu, kalau dia tak dapat kontrol, waktu itu dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, waktu itu dia terpengaruh dengan syaitan. Kita tahu syaitan khuliqa minan nar, syaitan diciptakan daripada api. Cantiklah tu bergabung syaitan dengan sifat kemarahan tadi, maka disitulah akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Bahkan ia akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan hubungan sesama manusia pun rosak, menyebabkan putusnya silaturahim, mengakibatkan seorang itu bermusuhan di antara satu sama lain, menimbulkan kebencian dan sebagainya. Maka ini merupakan perkara yang sangat-sangat dibenci di dalam Islam. Okey Ustaz, itulah tuan puan dirahmati Allah, muqaddimah Ustaz Ahmad Syukri tentang orang kata apa, penawar marah. Dan saya Ustaz, kalau kita buka surat khabar tuan dan puan ya,
kadang-kadang muka depan tu berita-berita yang ngeri dan berita yang agak kejam juga Ustaz. Kadang-kadang Ustaz sebut tadi kan, kadang-kadang orang mengamuk, dia bunuh orang, dia tikam orang, dia simbah asid ke muka orang, muka anak sendiri pun kena juga. Sampai pangkat bawah ni Ustaz, dia boleh roboh rumah orang nak marah punya pasal. Jadi Ustaz, itulah semua paparan cerita buat orang marah ni. Kita nak bagi penawar kat mereka ni Ustaz. Macam mana dia punya penawar ni supaya kita dapat kontrol. Ustaz sebut tadi kan, ingat Allah. Lagi Ustaz, apa lagi yang boleh kita nak kawal marah lagi? Ya, betul. Kalau yang Syekh Fauzi sebut tadi bahawa dengan sifat marah ni memang dahsyat sungguh. Berlaku permusuhan yang amat-amat ketara. Dua beranak boleh bergaduh, harta benda dirosakkan, kemudian mungkin diri sendiri dicederakan, dan macam yang kata kena simbah asid dan pelbagai lagi, mungkin kecacatan tu kekal, dan pelbagai lagi musibah yang akan berlaku. Itu baru musibah duniawi. Bagaimana musibah di akhirat, dahsyat lagi. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi cerita kepada kita. Nabi kata pada para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu kenal tak? Kamu tahu tak siapa itu muflis? Siapakah golongan muflis? Sahabat Nabi kata, muflis ni, al-muflis fina man laysa lahu dirham wala mata'. Di sisi kami yang kami faham muflis ni mereka yang tak ada duit lah. Senang cerita kan, dirham ni RM1 tak ada duit lah, tak ada harta, tak ada aset. Itulah. Maka kata Nabi SAW, sebenarnya muflis ini may ya'ti yaumal qiyamah wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dami hadha ila akhiril hadis. Nabi kata bahawa orang muflis ni, orang datang pada hari kiamat, dia membawa bersamanya satu permusuhan sama-sama manusia. Dia marah kawan ni, dia kutuk kawan ni, dia umpat kawan ni, dia cicak, dia caci kawan ni. Sebab timbul dari perasaan marah itu. Bila timbul perasaan marah itu, dia marilah macam-macam lagi perkara-perkara yang begitu. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, fayukhadh min hasanatihi lahum. Diambil kebajikan dia ini, diberi kepada orang-orang yang dia marah ataupun yang ditimbulkan permusuhan itu. Dia ambil segala kebajikan salat dia, kebajikan zakat dia, kebajikan puasa dia, apa juga kebajikan dia dibayar dengan macam tu. Dan kalau tak cukup lagi, diambil kejahatan orang itu diberi kepada dia. Ini yang disebut muflis. Maka dengan sebab itu, kita nak kena pastikan supaya kita berhati-hati supaya kita tidak terlajak dalam mengeluarkan perkataan, perbuatan dan sebagainya. Dan dalam Islam ni memang semua ada penawarnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Marah ni satu penyakit sebenarnya. Sebab tu orang kalau banyak marah ni darah tinggi ni. Ada tak sebab-sebab penonton di sini yang darah tinggi? Kena kurang-kurang marah tu tambah kalau jenis panas baran pula kan. Jadi berjaga-jaga. Penyakit datang, penyakit jasmani pun ada, penyakit rohani pun ada. Maka dengan sebab itu kita kena ingat, kalau kita nak tawarkan marah, yang pertama dengan ilmu. Kita tahu ilmu ni, kita marah tu daripada syaitan. Takkan kita nak ikut syaitan itu. Dengan ilmu tu kita dapat mengetahuinya. Sebab itu setiap perkara ni kita tak dapat lari dari ilmu. Al-kuliah kita pada petang ni pun kita bicarakan bab ilmu. Hatta Nabi SAW sebut, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, maka akan difahamkannya perkara agama, digerti. Islam tak bagi, Nabi tak bagi, Nabi larang, maka dia taat, dia laksanakan, dia pastikan supaya dia tidak melakukan perkara larangan. Pertama. Yang kedua, bila ada ilmu, dia beramal. Kalau ilmu saja tak amal, tak jadi. Sebab itu saya teringat kepada cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam satu peperangan. Ni nak bunuh musuh ni, betul-betul nak bunuh dah. Tiba-tiba musuh tu ludah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak dibunuh. Orang pun heran. Sebab apa? Dengan musuh-musuh tadi pun heran. Tadi kamu nak bunuh aku, betul lah, aku tak boleh surrender dah. Memang dah pedang dah dekat dah. Memang betul-betul tak boleh buat apa dah. Tapi tiba-tiba tak jadi. Sebab lepas aku ludah. Apa kata Sayyidina Ali? Tadi memang aku nak bunuh kamu kerana Allah. Kerana berlakunya pertempuran kan. Tetapi setelah kamu ludah aku marah. Aku takut aku bunuh kamu kerana marah, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Cantiknya bagaimana kita tengok pertimbangan ilmu dan diamalkan. Dan di sini gunanya akal kita. Allah Subhanahu wa taala bagi akal, dan akal ini dapat memimpin kita supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh memusnahkan. Itu antaranya lah, sahabat sih. Okey, itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah tentang kupasan macam mana kita nak kontrol ataupun menahan, mengawal marah kita yang tak tentu arah ni, menyebabkan sampai peringkat
bunuh orang, tikam orang dan sebagainya. Apa pun perempuan, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita cerita bab penawar marah. Kalau zaman Perdana Menteri, kalau marah kena jual contohnya. Kena lelong kat pasar malam. Tapi itu ikut dia lah. Ini ikut kita syariat Islam ni. Ada tempat-tempat yang boleh marah, ada yang tak boleh marah. Apapun, kita bersama dengan Ustaz Syauqi yang akan menjawab persoalan daripada Biro Wanita Surau Taman Bukti Ampangan Seram. Banyak akan tanyakan soalan kepada kami. Tak ceria kalau mereka tak kemukakan soalan datang dari jauh ni. Ampangan, bukan ampang ya, Ampangan. Silakan Kak kalau ada. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara yang perlu kita lakukan untuk menahan marah Ustaz? Okey. Itulah Ustaz Syauqi, yang mana nak tahan marah. Terutama bila kita sedang marah Ustaz. Dan kita tak tahu bila nak marah. Dia datang tiba-tiba mengejut tu. Kadang-kadang kita menggigil pun lain macam Ustaz. Bukan kata mata je merah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz Fazli. Terima kasih juga yang bertanya. Yang bertanya pun jangan marah tau. Jadi macam mana kita nak tahan marah ni? Kita sebut daripada awal tadi bahawa marah ini al-ghadab minasyaitan. Marah itu daripada syaitan. Maka kalau kita merujuk kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau datang syaitan nak ganggu kita ni, syaitan nak hasut kita ni, apa perkara yang perlu kita buat ialah fasta'iz billah, iaitu kita menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fasta'iz billah ni maknanya mintalah perlindungan Allah. Nak minta macam mana? Itu nama dia isti'azah. Isti'azah itu apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan Nabi SAW satu ketika Nabi lalu satu tempat, tiba-tiba ada dua orang bergaduh. Bila dua orang bergaduh ni, dan Nabi tengok sampai muka seorang ni merah padam, merah sungguh, nak marah ni. Lalu Nabi SAW tengok macam tu, Nabi panggil dua orang tadi. Nabi kata, aku nak ajar kepada kamu satu kalimah, satu doa atau satu amalan yang mana untuk meredakan kemarahan kamu ni. Sebab memang orang gaduh ni marah kan. Maka pada ketika itu Nabi mengajar apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nabi kata, ucaplah yang ni, ucaplah doa ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, iaitu ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada syaitan yang direjam. Marah ni datang daripada syaitan. Jadi kita minta perlindungan Allah daripada kita terjebak dalam hasutan syaitan. Iaitu baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, itulah amalan pertama. Catat, jangan tak catat sebelum saya marah nanti kan. Kita ambil lagi soalan yang kedua, silakan. Ya puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Ya. Contohnya ada suami yang terkenal dengan sikap marahnya. Satu hari semasa marah dia telah melapaskan talak. Apa hukumnya? Okey, ini berkaitan dengan rumah tangga Ustaz. Ya. Kadang-kadang disebabkan dangkalnya ilmu, nak marah, aku ceraikan kau. Kau berambut di rumah aku, kau nampak itu pintu besar. Itulah kadang-kadang suara-suaranya Ustaz. Ya, dia marah. Apa hukumnya Ustaz? Jatuh tak talak itu? Ya, terima kasih kepada persoalan. Ini juga satu masalah dalam masyarakat kita. Bila tak dapat kontrol marah ni, antara akibat dia ialah rumah tangga berantakan. Jadi persoalan yang dikemukakan tadi, jatuh atau tidak jatuh. Maka kalaulah seorang suami menceraikan isteri dia, walau dalam keadaan marah, tetap jatuh talaknya. Sebab talak ni jangan main-main ya. Marah jatuh, kalau bergurau pun jatuh. Bergurau. Contohnya bulan April, balik-balik April Fool kan. Dia cerai isteri dia talak 3. Ustaz Fauzi. Cerai talak 3. Kemudian lepas tu April Fool. Ni tiru sangat budaya barat kan. Akhirnya walau bergurau jatuh, marah jatuh. Maka dengan sebab itu sepatutnya dia dapat jaga diri dia. Kalau tidak, jadilah rumah tangga yang hancur. Ya, wallahu a'lam. Jangan main-mainkan kalimah cerai. Ya. Okey. Kita ambil lagi soalan yang ketiga daripada Biro Wanita Surau. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya ada satu soalan Ustaz. Ya. Adakah
doa-doa yang patut dibagikan pada anak-anak dan cucu-cucu supaya dia menghilangkan dia marah. Terima kasih. Terima kasih. Ini terlepas seorang tadi biru wanita seorang, ni biru lelaki-lelaki seorang. Terlepas seorang Ustaz. Tak apalah, jangan marah Ustaz. Kita ambil soalan dia. Apakah doa-doa untuk anak-anak kita beramal ataupun semua orang beramal lah? Ya. Bila berkaitan dengan doa ini, sebenarnya banyak doa yang kita boleh amalkan. Antara yang saya sebut ringkasnya, antara yang pertama kita boleh doa, kita baca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Okey, yang depan tu yang penting tu. Kan? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku kekuatan. Kalau untuk diri kita lah. Sebab apa? Marah ni dia ada kaitan dengan masalah jiwa. Jadi bila kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya ada kekuatan jiwa kita. Itu untuk kita. Kalau sebut tadi anak-anak, kadang anak-anak kecil ini dia tak kerti nak baca kan. Kita doa dengan menukar dia punya ganti namanya. Allahumma ati nafsahu taqwaha. Ya Allah, berilah jiwanya kekuatan pada jiwanya. Begitu juga antara lain doa yang lain ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat. Ini disebut oleh para sahabat yang mana mereka juga mengajar anak-anak mereka sebelum tidur. Mereka akan membaca satu doa supaya dapat menghindarkan diri daripada sifat-sifat yang dapat dihasut oleh syaitan, yang seterusnya menjadikan mereka marah. Apakah doa tersebut? Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabih wa min iqabih wa min syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Itu doa dia. Dan Abdullah bin Amru dia kata, setiap kali anak dia, setiap seorang anak dia yang baligh, dia akan pastikan anak-anak dia hafal doa ni dan baca doa ini. Dan kadang-kadang kalau yang anak-anak yang tak kerti nak baca lagi, kecil-kecil lagi, dia tulis, dia pegang. Bagi budak itu dibiasakan. Apa maksud doa ni? Kita ulang sekali lagi. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna, min ghadabih wa iqabih, daripada kemurkaan Allah. Kita minta lindung daripada kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan manusia tak apa lagi, kemurkaan Allah. Wa iqabih, dan juga balasan Allah, azab Allah. Wa min syarri ibadih, dan daripada kejahatan hamba-hamba Allah. Ada manusia-manusia yang jahat ni, kita minta perlindungan Allah. Wa min hamazati syayatin wa an yahdurun, dan daripada bisikan-bisikan syaitan. Dia duk marah ni sebab apa? Sebab syaitan ganggu tadi kan. Jadi kita minta perlindungan Allah min hamazati syayatin, daripada bisikan syaitan, wa an yahdurun, yang juga daripada syaitan yang nak hampir kepada kita. Itu antara doa yang kita boleh amalkan. Mudah-mudahan ingatlah tu, insya-Allah. Apa yang penting adalah suami isteri, ibu dan ayah masa nak tidur bersama Ustaz, dalam perempuan bacalah doa supaya anak tidak diganggu oleh syaitan. Ambil lagi soalan, ada soalan lagi? Okey, silakan kalau ada. Okey, saya nak ambil soalan saya Ustaz. Ya. Bila marah ni biasanya orang kaitkan, dia ada saka tu. Saka saja. Sekarang kan filem-filem hantu banyak kan. Momok lah apalah kan. Saka dah, tu saka. Jadi apa pandangan Ustaz tentang bila marah saka? Macam dia tak marah langsung, saka dia marah. Silakan. Baik. Jadi di sini kita tengok kadang-kadang kepahaman ilmu tu cukup penting dalam apa juga isu. Sebab itu orang kita ni silap-silap sikit, itulah dia kait dengan, sebab tu tengok sangat cerita hantu ni. Semua hantu, macam-macam jenis hantu keluar. Bukan saka-saka Ustaz Fauzi. Pocong keluar, jembalang keluar, hantu penanggal keluar. Macam-macam jenis hantu. Yang orang Melayu ni memang hebat dia sebut nama hantu ni. Macam-macam jenis ada. Hantu kom-kom pun ada. Dan macam-macam. Jadi sebenarnya apa juga dikaitkan dengan hantu? Sebenarnya begini, kita sebut daripada awal tadi bahawa antara sebab marah ni sebenarnya daripada syaitan. Kan? Itu kepanasan itu. Tapi syaitan ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Dia tak ada kaitan dengan saka tak sakanya. Syaitan ni memang allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kita dah baca Al-Quran selalu kan. Yang kata syaitan ni selalu dak bagi was-was, duk kacau kita. Sampai sebab tu kita dapat tengok kadang-kadang orang nak ambil wudu Ustaz Fauzi 15 kali ambil wudu. Nak solat takbir 10 kali takbir Allah buat tak habis-habis. Dan kerana apa? Ini datangnya bisikan-bisikan syaitan.
Begitu juga orang marah tadi. Bukan nanti orang terlibat dengan saka saja. Tidak, tak kena-mengena. Syaitan ni memang dia sudah berjanji dengan Allah Ta'ala. Dia nak sesatkan manusia. Dia nak memang anak-anak Adam ni memang dia nak hancur sungguh. Maka daripada situlah dia cuba menguasai manusia ketika marah. Dan Mujahid, seorang ulama, menyatakan bahawa Mujahid kata, dia kata syaitan ini tidak dapat dilemahkan ketika manusia itu berada dalam marah. Bila marah saja syaitan jadi kuat. Ibn Abbas kata bila kita ingat Allah Ta'ala, syaitan jadi kecut. Itu beza tu. Bila kita tak ingat Allah, kita marah, waktu tu syaitan jadi kuat dan syaitan tak dapat dilemahkan dengan perasaan marah tadi. Tapi bila kita ingat Allah, kita istighfar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullahalazim, waktu tu, maka ketika itu syaitan tu akan kembali kecut dan dia akan lari daripada kita. Maka dengan sebab itulah kita kena memperbanyakkan zikir, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita selamat. Okey Ustaz, ada kajian menunjukkan bahawa pada masa akan datang kita punya rakyat ni akan mengidap, ramai juga mengidap sakit jantung. Sebab apa? Sebab hidup ni stres. Hidup ni marah-marah, hidup ni tension je, ada tak kena luar rumah dalam rumah. Nak tanya Ustaz, mana yang lebih afdal? Kita simpan marah kita simpan dalam hati, jangan luah apa-apa, ataupun kita luahkan marah kita? Mana yang paling baik caranya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazim. Kenaan orang yang stres ni, orang stres kan, macam-macam masalah pada hari ni. Orang stres di atas jalan, orang stres rumah tangga, orang stres duit tak cukup pun stres, minyak naik pun stres, macam-macam cerita stres pada hari ni kan. Jadi di sini kalau kita tengok, bila stres dia boleh menimbulkan perasaan marah. Jadi bagaimana nak mengatasi, apakah perlu luah marah tersebut? Dia begini, kalau dia nak luah yang tidak berkaitan dengan manusia lain, ataupun kita kata tidak menyakiti hati orang lain, tak ada masalah. Dia boleh luah seorang-seorang dia. Itu cara. Kadang-kadang ada juga ahli psikologi, dia kata kan, dia pergi tengah padang, jerit kuat-kuat bagi contohnya. Itu ya dari sudut fizikalnya, dia boleh menghilangkan kemarahan. Yang tak bolehnya, dia pergi kawan dia pergi torture kawan dia. Dia pergi marah kawan, itu yang tak boleh, itu yang haram sebab dia melibatkan orang lain. Tapi kalau sendiri dia nak pergi meluahkan dekat pokok ke apa sih, nak meluahkan dekat padang gitu, pulanglah. Tetapi apapun, Islam dia ada yang lebih daripada itu lagi. Islam ada lebih daripada itu lagi. Islam ada caranya dalam menyelesaikan masalah ini. Ya? Iaitu sebab apa dia jadi marah? Sebab apa stres? Sebab jiwa dia tak tenang. Bila jiwa tak tenang, itulah datang macam-macam masalah itu. Itu perasaan nak marah, perasaan tak puas hati, perasaan bila marah tu berpanjangan pula, jadi dendam pula, jadi hasad dengki pula, macam-macam masalah yang berlaku, penyakit hati, penyakit jiwa. Maka dengan sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah, ingat Allah Taala itu, tatma'innul qulub, menenangkan jiwa. Jadi di sini kekuatan umat Islam sebenarnya. Kita ada penyelesaian masalah, iaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan ketetapan Allah, kita ingat Allah Taala, kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengah marah tu, cuba kita gantikan dengan perkataan-perkataan zikir. Subhanallah, subhanallah. Cantik kan? Waktu tu dia dapat mengkontrol diri kita daripada kita terus berada dalam suasana yang seumpama itu, yang sudah tentu akan merosakkan. Itulah dalam pembelajaran manfaatnya kalau kita tengok Al-Quran pada petang ini. Bagi mereka panas baran, cepat marah, ambillah penawar disebut oleh Ustaz Syauqi dan kita gunakan di rumah kita masa kita marah nanti. Apapun kita berehat seketika, kembali selepas ini insya-Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, dalam perempuan sekejap dimatakan. Apapun kita teruskan dengan al-kuliah kita pada petang ini dengan tajuknya penawar marah. Mudah-mudahan hidup kita tidak stres, tidak tension, dan kita sihat fizikal dan mental, spiritual kita. Mudah-mudahan dengan zikir Allah Ta'ala disebut oleh Ustaz Syauqi tadi, kita akan jadi tenang, hamba yang tenang kepada Allah. Apapun Ustaz, saya tertarik dengan surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98 yang berbunyi, wa qur Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ceritanya ialah kita minta berlindung dengan Allah daripada bisikan syaitan dan juga daripada kedatangan mereka untuk mengganggu kita. Boleh Ustaz kupaskan dua-dua ayat ni dan kaitannya dengan sifat marah?
Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Ya, dalam ayat yang dibaca oleh Ustaz Fauzi tadi, surah Al-Mu'minun tadi, ayat 7 dan 8, Allah Ta'ala sebut, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada hamazati syayatin. Apa itu hamazati syayatin? Apa itu hamazat? Dia sebenarnya para ulama sebut tentang perkara hamazat ini, antaranya Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahawa ia merupakan perasaan was-was. Was-was yang ada dalam diri manusia yang disebabkan oleh syaitan. Yang kita sebut juga dalam surah An-Nas kan, allazi yuwassisu fi sudurin nas, iaitu yang memberi perasaan was-was kepada manusia. Dia kacau kita kan. Begitu juga Ibn Abbas menyatakan ia merupakan satu gangguan. Hamazati syaitan ini merupakan satu gangguan-gangguan yang disebabkan oleh syaitan yang cuba nak mengganggu manusia. Manakala Mujahid menyatakan bahawa ia merupakan hembusan-hembusan yang dilakukan oleh syaitan. Apapun sebenarnya, apa yang dibuat oleh bisikan-bisikan syaitan ke atau gangguan atau apa juga, sebenarnya ia menjurus kepada apa? Kepada mengajak manusia ataupun nak pastikan manusia ini melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang tidak baik. Antaranya yang kita bincang inilah, iaitu marah. Dan syaitan memainkan peranan di sini, di mana apabila seseorang itu marah, dia tak dapat kontrol lah. Pada waktu itu syaitan pun masuk lagi, maka tangan dia akan naik, dia akan tampar orang kan. Dia marah lagi. Waktu ketika itu, kalau ada pisau di tangan dia, pisau pula. Lepas daripada dia melaksanakan kemarahan itu, dia dah tikam orang waktu tu, lepas pada tu pun misal tak ada guna dah. Waktu tu syaitan tepuk tangan lah, syaitan kata tu dia sudah berjaya mengatasi ataupun sudah berjaya menguasai manusia. Maka dengan sebab itu, di sini ayat ini mengajar kepada kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga satu doa. A'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan-gangguan syaitan yang seumpama ini, yang nak ganggu kita, yang nak menyebabkan perasaan marah itu, yang asalnya perasaan marah yang terkawal jadi tak terkawal. Sebab kita sebut daripada awal tadi bahawa kalau sekadar marah dia tak ada masalah. Marah sekadar marah tak apa. Sebab marah ni perkara yang tabi'i, perkara yang natural, perkara yang semula jadi. Kalau bukan setakat manusia yang marah, haiwan pun marah. Kalau kita tengok kucing kan, kita pijak ekor kucing marah, menyeringai dia kan. Dia cuba tak mengaum ya, mengaum tu harimau. Jadi marah dia itu satu perkara biasa. Tetapi peranan syaitan di sini ialah apa? Apabila datang kepada kita, wa a'udzubika rabbi an yahdurun, kita minta perlindungan Allah daripada maka datang kan. Maka datang ni seterusnya maka buat apa? Maka tambah lagi, maka hasut lagi. Mereka berusaha supaya manusia itu hilang pertimbangan. Maka apabila hilang pertimbangan, jadilah macam apa yang ditanya oleh penonton tadi, bagaimana suami marah cerai isteri, suami marah pukul isteri, tengok anak sikit marah kan, anak menangis tak berhenti sebagai contohnya, dia tampar anak tu, kadang dia angkat, dia hempuk anak tu sampai ke lantai, tiba-tiba mati sampai meninggal dunia, masuk kes dera, habis. Jadi kelang kabut masyarakat, jadi porak-peranda dia kerana marah itu. Maka di sinilah syaitan memainkan peranan. Maka dengan sebab itulah, ini juga merupakan, ayat ini juga kita menjadikan satu doa. Jadi amalan dalam kehidupan kita, a'udzubika min hamazati syayatin, kita minta perlindungan Allah daripada gangguan-gangguan syaitan yang seumpama ini. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan juga kita minta perlindungan Allah daripada syaitan yang datang pada kita, yang cuba nak kontrol diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita selamat dunia akhirat. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya kadang-kadang satu ketika Ustaz, anak saya balik lambat ke rumah, dekat maghrib sampai rumah, nak marah Ustaz, jadi datang kadang syaitan datang ni, pukul dia. Tapi saya tak pukul Ustaz, sebab saya baca hadis Nabi kata kalau tak semayang umur 10 tahun baru pukul. Ni baru 8 tahun, balik lambat, saya pun tak pukul. Sebab kadang-kadang bisikan syaitan tu sangat dahsyat. Dia akan boleh mematahkan tangan anak kita dengan sebab kita marah. Jadi Ustaz nak tanya Ustaz, dia sebut marah-marah ni, kadang-kadang orang tanya pula, tak boleh marah langsung ke? Kalau orang pijak Quran macam mana? Kalau orang buat Quran sebagai tisu tandas kan, kita tak boleh marah ke? Kena cool ke? Ke ada marah-marah yang boleh, ada marah tak boleh Ustaz? Silakan. Ya, betul. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Marah ni dia ada pelbagai kategori dia.
Sebab kita sebut tadi bahawa memang Allah Ta'ala ciptakan manusia tu ada padanya marah. Dan marah ini ada yang terpuji, ada yang tercela. Kita banyak bincang tadi marah yang tercela. Marah yang tak boleh kontrol, marah yang disebabkan oleh syaitan, kan? Marah yang kita kata marah kepada perkara-perkara baik, itu semua tercela ni. Yang menyebabkan berlakunya putus silaturahim, sanak saudara terputus, hubungan jiran terputus, adik-beradik terputus. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan kita dalam satu hadis yang sahih, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kerana marah tadi Ustaz Fauzi menyebabkan tak masuk syurga dia. Rugi sangat-sangat. Lalu bagaimana ni? Apakah ada juga marah yang terpuji ni? Ya, memang ada. Marah ni bukan semua yang tercela. Nabi sendiri marah. Nabi ni memang setiap waktu ni kalau orang kutuk Nabi, Nabi cool aja. Nabi tenang je. Yahudi buang sampah depan laluan Nabi, Nabi tenang, Nabi tak marah, Nabi sabar. Sebab marah lawannya sabar. Nabi sabar, dan kekuatan sabar itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan orang sabar. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Dan dalam konteks Nabi SAW, bagi contohnya, orang tolak dakwah Nabi. Nabi pergi Taif kan? Nabi sampaikan Islam, bukan setakat tolak, maka upah budak-budak ni baling batu sampai luka Nabi SAW. Maka pada ketika itu, apakah Nabi marah? Apakah Nabi balas dendam kepada mereka? Tidak. Malaikat tawarkan kepada Nabi untuk menghempat perut Taif dengan bukit bukau yang ada di sekelilingnya. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi tidak mau begitu. Sebaliknya Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ilaika ashku ta'ta quwwati wa qillata hilati, dan seterusnya. Dan Nabi SAW menyatakan bahawa kalau mereka tak nak beriman, mudah-mudahan orang yang selepas daripada mereka beriman. Maka di situ bagaimana kita lihat Nabi SAW tak marah. Tetapi saudara, kalaulah sesuatu itu berkaitan dengan hukum hakam Islam, seperti sebut tadi ada orang pijak Quran, orang jadikan tisu tandas itu, Quran dulu buat tisu tandas, orang hina Quran, orang hina hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu Nabi SAW pun marah. Apabila orang pada satu ketika itu ada seorang wanita daripada Fatimah Al-Makhzumiyah disabit kesalahan mencuri. Dia ni salah, nak kena hukum. Tetapi ada orang minta korang, mempertikaikan soalannya supaya tidak laksanakan hukuman tersebut. Hukuman ke atas pencuri tadi. Maka Nabi SAW merah muka Nabi. Dia marah. Maka di sini kita sebut bahawa ada marah-marah yang terpuji. Sebagai contohnya, Nabi ajar pada kita dah, kalau orang hina Islam kita marah. Dan Nabi sebut dalam hadis, marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat mungkar, tengok mungkar, dia kena marah. Maka dia boleh ubah. Dia kena ubah dengan tangan. Sebab tuan-tuan, kalau kita nak ubah, kena ada saat marah baru kita nak ubah kan. Kalau cool dia cool je, dia tak peduli dah. Orang nak buat apa ke, mungkar ke, apa juga, dia tak marah dah. Maka dengan sebab itu, kalau perkara mungkar, kita kena tegur. Nabi sebut dengan jelas, kena ubah dengan tangan. Kalau yang mampu. Contohnya, bapa dengan anak lah. Contohnya kan, kalau anak tak solat, seperti sebut tadi bahawa kalau umur 10 tahun tak solat, Nabi dah sebut, muru auladakum bis-salah wa hum abna' sab'i sinin. Suruh anak kamu solat umur 7 tahun, tak apa. Suruh kan. Tapi kalau lah tak nak solat juga umur 10 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. 10 tahun tak nak solat, boleh pukul. Biasanya Ustaz Fauzi, kau nak pukul ni dah marah dulu. Ya. Kan, kau tak marah, dia nak pukul kan. Tapi pukul ni bukan pukul sungguh-sungguh. Pukul nak mengajar. Pukul supaya apa? Nak bagi warning pada dia, supaya dia jaga salat. Begitu juga marah ni perlu. Sebagai contohnya, kalaulah suami isteri contohnya. Kalau isteri tak nak salat, kan, tak nak tutup aurat contohnya, maka di sini kewajipan suami untuk marah. Kewajipan bapa tak ada anak, mak tak ada anak, untuk marah. Marah daripada dia terus melakukan perkara-perkara yang mungkar. Apatah lagi kalaulah sampai tahap menghina Islam, kutuk Islam, caci Islam, dan pelbagai lagi perkara yang berlaku mutaakhir ini. Maka dengan sebab itu, ini merupakan marah yang terpuji. Bahkan kita wajib marah untuk mempertahankan keimanan dan juga mempertahankan maruah Islam. Itu. Jadi Ustaz Fauzi, ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Okey, itulah tuan-tuan perempuan. Tengok dulu nak marah kan. Patut ke tak patut ke marah.
Kalau patut silakanlah dengan beradab. Kalau tak patut jangan marah. Nampak sangatlah kita tidak ada ilmu. Maka tuan perempuan, kita berehat dulu. Kita sambung lagi penawar marah pada sesi yang akan datang, insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Tuan perempuan, mulai hari ini kita akan sedarlah diri kita bahawa ada masa yang perlu kita marah, ada masa perlu kita tidak marah. Apapun saya tanya Ustaz, betul ke Ustaz bila sebut marah ni kadang-kadang orang kaitkan dengan hati yang kotor? Ya. Oh, sebab hati kotor tu dia marah tu. Tengok orang tu hatinya ku, dia dah tak marah, ataupun dia kaki masjid ke dia kurang marah lah. Ni apa komen Ustaz, silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Dia memang apa segala pun sebenarnya dia berpunca pada hati, itu betul. Sebab apa? Sebab ini dinyatakan oleh Nabi SAW. Nabi sebut pada kita, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa al qalb. Hadis sahih. Nabi SAW sebut, Nabi kata, sekiranya baik maka seluruh tubuh badan dia, jasad dia, pergerakan dia, anggota dia baik. Kalau yang tu tak baik, rosak, yang lain semua rosak. Apa dia? Ala wa al qalb. Itu tak lain dan tak bukan, itulah hati. Maka Nabi SAW sebut bahawa hati ni memegang peranan. Hati ni bila kita kata beginilah, ibarat raja. Anggota-anggota kita ni rakyat. Dia akan mengikut apa yang kata raja. Apa kata pemimpin, dia akan ikut. Maka di situ, kalau hatinya ada masalah, maka di sini datangnya kemarahan yang membuat-buat, yang tidak menerima redha. Tidak, kita kata tak redha kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Saya teringat pada satu kisah pada zaman dulu salafus salih menceritakan bagaimana dia ni ada seorang khadam, Ustaz Fauzi, ada khadam. Lalu khadam ni dia bawalah satu besi pemanggang, panas ni, bau panggang buat panggang daging ni kan. Dia bawa tu nak bawa pada tuan dia panggil kan, tuan dia minta bawa sekali. Bawa tak macam mana dia terlepas pemanggang besi tadi ni, panas-panas itu. Terkena budak kecil, anak tuan rumah tadi, kecil lagi. Bila kena panas tu, terlampau panas, menangis-nangis, merau-rau, meninggal dunia. Yang kata budak ni. Apa tindakan si bapa ni? Kalau kita apa tindakan? Marah kan? Bukan cakap marahnya, lempang dulu kan? Buka silat habis semua. Semua buka silat habis. Kita pukul habis-habisannya. Tetapi bagaimana sifat hati yang bersih itu sehingga kan sikit pun dia tak marah kepada khadam ini. Sebab dia tahu itu tak sengaja. Dia sendiri dapat saksikan dengan mata dia, khadam ini tak sengaja terjatuh. Maka pada ketika itu dia pun tahu bahawa kalau marah pun tak selesai masalah. Anak dia tetap meninggal dunia. Bahkan anak ni merupakan pinjaman daripada Allah. Sampai waktu Allah nak ambil, Allah ambil lah. Maka di situ kekuatan jiwa dia, kekuatan hati dia, dia dapat tahan daripada marah. Jadi di sini kita fikir-fikirkan, adakah kita boleh sampai tahap macam tu? Hati kena redha. Okey, kena serah diri Allah Taala, terima takdirnya. Apa pun Ustaz, ada yang hadis menyebut kita bila kita marah kita kena ubah posisi. Apa maksud ubah posisi itu Ustaz? Adakah dia boleh meredakan marah kita? Silakan. Ya, marah ni dia memang ada dia punya cara untuk menghilangkan marah ni. Untuk mengawal marah ni, untuk kontrol marah. Antaranya memang Nabi sebut kepada kita, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kata Nabi, sekiranya seorang kamu tu marah, sedangkan dia tengah berdiri ni, marah tengah berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Kalau duduk pun nak marah lagi, hendaklah dia berbaring. Berbaring biasanya kuranglah kemarahan. Kalau baring pun marah lagi, rasanya kena berguling kot. Walaupun Nabi tak sebut, Nabi sebut dekat berbaring saja. Maknanya di situ menunjukkan kepada kita ada cara-caranya untuk menyelesaikan. Antara cara lain lagi, ambil wuduk. Itu. Kalau marah ambil wuduk. Sebab apa? Sebab dalam hadis juga menyatakan bahawa innal ghadab minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma'. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. Hadis rawahu Abu Daud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Syaitan diciptakan daripada api. Jadi, sesungguhnya api itu dapat disejukkan dengan air. Oleh itu kata Nabi, sekiranya kamu marah, maka hendaklah kamu berwuduk. Jadi dengan wuduk itu insya-Allah ia akan dapat menenangkan jiwa dia akan dapat cool balik. Elok balik. Dan begitu juga ada satu lagi cara Ustaz Fauzi, selain daripada ubah posisi, ambil wuduk, ada lagi iaitu idza ghadiba ahadukum falyaskut.
Kalaulah marah, diam. Sebab apa? Sebab kalau dia buka mulut lagilah dia akan berterusan. Cuba buat perkara-perkara tersebut, insya-Allah kita dapat mengatasi marah. Okey Ustaz, ada satu soalan terakhir barangkali. Ni tips untuk suami isteri. Kalau suami marah, macam mana isteri boleh jadi penawar kepadanya? Dan kalau isteri marah, macam mana suami jadi penawar kepadanya? Okey, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Ni kalau macam mana hubungan suami isteri marah ni kan. Sebab kadang-kadang memang baran ni bukan suami je baran, kadang isteri pun baran juga. Ya. Jadi dia ikut perasaan sangat-sangat kan. Jadi antara cara lah, ini psikologi lah. Kalau isteri marah sangat-sangat, cara macam mana? Suami peluk isteri. Bila peluk isteri, dia cair terus. Hak nak marah, dia marah. Itu psikologinya. Kan? Manusia begitu. Kan? Berbeza dengan suami. Kalau suami marah, isteri peluk, dia tendang lah. Tergolek isteri tu. Dia marah. Maka kalaulah suami marah, pada ketika itu isteri macam mana dia nak kena, dia cuba hindarkan diri. Dia jangan marah sama. Jangan, kamu hero, aku heroin. Suami cekap pinggang, dia pun cekap pinggang. Akhirnya pinggan melayang. Akhirnya berantakan rumah tangga, pelbagai lagi perkara mungkar yang berlaku. Jadi dia kena cool. Seorang marah, seorang sabar. Biar dia habiskan kemarahan itu, lama-lama okeylah. Dia akan tenteram lah. Dia cuba menghindarkan diri ataupun menjauhkan diri sebentar, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan lagi api kemarahan tersebut. Itulah antara caranya, Ustaz Fauzi. Tak tahulah kalau Ustaz Fauzi ada cara-cara yang lain. Cukup tu. Cukup Ustaz. Saya tertarik. Ya, banyak lagi lah Ustaz tentang macam Umar bin Khattab katakanlah. Memang panas baran, pantang orang hina Nabi nak bunuh je. Tapi masa dia khalifah, dia pula jenis orang yang selalu menangis Ustaz. Tak panas baran. Adakah boleh jadi macam tu kalau orang jenis panas baran sekarang ni? Memang Umar Al-Khattab, sebab pertimbangan dia apa? Dia orang yang bengis. Tapi bengis dari sudut apa? Dia orang tegas dari sudut apa? Dia sudut mempertahankan Islam. Sebab itu Umar ketika mana dia nak berhijrah ke Madinah, begitu hebat dia, begitu mempertahankan Islam, begitu. Tetapi di depan Allah, ketika dia jadi pemerintah, dia seorang yang paling adil. Dia menangis, memohon keampunan Allah, takut tidak boleh berlaku adil. Jadi di situ contohlah Umar, insya-Allah. Takwanya hebat. Ya, takwanya. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz Soki Usman dan juga kepada penonton di studio, iaitu Biro Wanita Surau Taman Bukti Ampangan Seremban, dan juga anda semua yang telah mengikuti Al-Kuliah sejak dari jam 5 petang sampai sekarang ini tentang topik penawar marah. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan topik lain pada minggu depan. Terima kasih kepada penghargaan yang menaja hadiah penonton kita, iaitu Aifa Health dan Berhad, dan juga Di Hatiku untuk yang bertanyakan soalan tadi. Kita jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang lain yang lebih menarik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah.